Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, aku buat video ni dalam pukul 12 lebih kurang. So, terima kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga korang pada yang dah komen channel aku ni. Pada yang kawan-kawan kita yang ada feedback dekat Facebook, terima kasih juga banyak-banyak. So, kita teruskan dalam FPL Game Week ke-8. Okey, sebelum tu aku bercerita sikit pasal Game Week ke-7 lah. Ada beberapa perkara yang agak menarik dan ada perkara yang tak berapa nak menarik. Yang menarik pada aku perlawanan antara Newcastle dengan Burnley. Pada aku agak menarik, kemenangan 2-0 dalam minggu tu. Kemudian game yang agak menarik pada aku Spurs dengan Liverpool. Ada kontroversi sikit gol. Okey, kontroversi game. Ada kontroversi kad kuning, kad merah lagi. Tapi dalam game tu ada 2 kad merah. Okey. Kemudian kemenangan yang agak menarik juga untuk Chelsea 2-0 dengan Fulham. Dan perkara yang tak menariknya pada aku adalah game antara Aston Villa dan Brighton yang berkesudahan 6-1. Dalam game tu aku ada Stupinan, aku ada Mitoma. Kalau ikutkan dalam game tu Stupinan siap ada on-goal lagi. Okey. Arsenal macam biasa menang 4-0. Itu yang menarik pada aku. Perlawanan antara Man U, Man U dengan Crystal Palace pun bersudahan 1-0. Crystal Palace menang dan Wolves menang Man City, menang dengan Man City 2-1. Dan double game untuk minggu tu, Luton dan Burnley. Luton dapat satu kemenangan dengan Everton. Ini pada aku game yang tak disangka lah. Aku expect lain sebenarnya. Aku expect yang Everton akan menang. Dan perlawanan second Luton dengan Burnley berkesudahan dengan Burnley menang 2-1. Kalau ikutkan secara overall, point aku pun tak berapa menarik sangat lah. 58. Aku mengeluarkan sebelum tu aku mengeluarkan Jackson. Aku bawa masuk Morris dengan satu pertukaran. Kalau ikutkan, aku ada 2 free transfer, tapi aku tukar satu saja. Saka yang sepatutnya aku expect tak bermain. Sebenarnya dalam minggu tu ada nampak macam Urura main tak main kan. Tapi main. Aku sayangnya aku letak Saka di bahagian bench aku. So aku rugi kat situ sebenarnya. Untuk aku punya defend, so far aku ada Stupinan, Gabriel yang pada aku point yang tak berapa cantik lah. Nasib baik aku meninggalkan Gabriel. So Gabriel pun ada menyumbang sikit bahagian defend. So itu sedikit lah mengenai game week ke-7. So sekarang kita masuk dalam game week ke-8. Dah masuk game ke-8 ni. Agak dah masuk game week ke-10 ni sebenarnya kan. Boleh katakan suku perlawanan lah, suku musim dah ada. So far point aku pun agak cuma aku nak betulkan beberapa perkara lagi. Mungkin kalau tanya aku, ramai juga yang dalam Facebook yang mengatakan minggu yang banyak sangat player yang injured. Macam aku ada Saka, aku ada Stupinan yang baru tahu semalam injured. Chilwell aku ada injured. Baldock pun pada aku agak tak menarik. Saka masih lagi kuning 75%. So tak boleh nak cakap lah main atau tak. Dalam minggu game week ke-8 ni, so far kalau kau tanya aku, ada beberapa game yang agak menarik. Antaranya pada aku adalah perlawanan antara Man City dengan Arsenal yang akan bermain, tak silap aku, kalau ikut pada jadual ni nampak macam hari Ahad. Pukul 11.30 malam. So kalau waktu Malaysia lah, so bolehlah tengok game ni. Perlawanan antara Sifu dengan anak murid. Korang boleh tengok nanti game tu. Aku nak tunggu result jugalah. Dan perlawanan ni aku kata expect game ni akan jadi seri. Seri dengan ada gol lah. Aku expect dua sama lah game ni. Kemudian untuk perlawanan lain, Brighton dengan Liverpool, pada aku agak menarik. Kalau ikut pada record, tak silap aku agak balance antara dua tim ni.
So far kalau aku tanya aku untuk rekod-rekod personal pemain, boleh katakan Trossard, iaitu ex Brighton punya player, sekarang main kat Arsenal. Aku tak silap aku ada rekod yang agak menarik, ada hat-trick satu game tu, okey, dan ada satu gol lagi, jadi kira 4 gol lah kalau personal record. Kemudian satu game lagi yang aku rasa menjadi tumpuan pada aku adalah perlawanan antara West Ham dengan Newcastle. Yes, West Ham dengan Newcastle pada aku agak menarik. Okay. Sebab kedua-dua ni pada aku musim ni agak nice pada aku, lagi dari segi perform. Okay, aku nampak menarik lah kedua-dua tim ni. So aku expect perlawanan antara West Ham dengan Newcastle ni akan berkesudahan dengan Newcastle menang 2-1 ataupun 3-2 lah. Okay, pada aku 2-1 lah game ni. Kemudian Brighton Liverpool tadi aku expect yang Liverpool akan menang 2-1. Okay, itu yang aku expect. Dan game-game lain pada aku agak biasa. Okay, normal. Tapi kita masih lagi nak mencari player-player yang terbaik untuk letak dalam tim aku. Okay, kita masuk dalam game 8 aku punya prediction. Okay, first kat sini aku bercerita adalah Trossard. Okay, so far kalau kau tanya aku pada awal-awal, bukan pada awal lah, dalam selepas habis game week ke-7, sebelum bermula game week ke-7, ada desas-desus mengatakan Trossard injured. Okay, tapi aku beralih, pada mulanya aku meletakkan Saka, tapi aku tak berapa yakin dengan Saka untuk minggu ni. Okay, tapi aku yakin yang Trossard akan main. Okay, price yang agak, so far pada aku agak menarik, 6.6. tak berapa nak tinggi, tak berapa nak rendah sangat. So far ok lah, di tengah-tengah. Okay, minggu ni akan bertemu dengan Man City, dan kemudian akan bertemu dengan Chelsea, Sheffield United dan Newcastle. Okay, untuk game week ke 9, 10, 11 lah lebih kurang. Okay, kemudian last game pertemuan antara Arsenal bertemu dengan Bournemouth, bersudahan 4-0. Masa game bertemu dengan Bournemouth ni pada aku Trossard tak bermain. So kalau ikut pada statistik boleh nampak yang situ kosong. Okay, pertemuan bertemu dengan Man City, okay, tak ada apa-apa kemenangan. Okay, antara Arsenal dengan Man City ni, Arsenal tak ada apa-apa menang dengan Man City dalam 5 game. Okay, last game tak salah aku, latest game Community Shield, okay, ada seri 1-1. Dan kalau ikut rekod pada Trossard ni boleh katakan agak bagus, sebab ada 1 assist dan ada 1 gol. Okay, game pada aku yang boleh katakan game agak panas minggu ni, pada aku agak menarik, agak seronok korang nak tengok. Macam aku cakap tadi pada awal-awal video ni, aku boleh katakan perlawanan antara Sifu dengan anak murid. So Arteta anak murid dan Pep Sifu ni lah. Okay, kalau ikut pada Community Shield, boleh katakan kemenangan tu berpihak kepada Arsenal dengan penalti. Okay, seingat aku gol yang agak banyak sebenarnya daripada Arsenal ni. Okay, kemudian tengah minggu ni, okay, baru habis tak salah aku semalam punya game, aku boleh katakan Trossard salah satulah, sebab Trossard berada dalam first dalam game bertemu dengan Lens, iaitu klub daripada France. Okay, kalah game tu 2-1. Okay, kemudian salah satu lagi player kat sini, okay, adalah second player kat sini adalah, maaf ya, aku banyak tersasul hari ni. Okay, mungkin disebabkan aku terkejar sikit hari ni. Okay, iaitu Son. Okay, salah satu player Spurs. Okay, harga yang pada aku agak tinggi juga, 93. Tapi untuk game week, beberapa game week ni boleh katakan start daripada game week ke-6 lah tak salah aku, agak hot item lah, agak hot player lah sebenarnya untuk Son. Ramai juga yang tengah ambil. Okay, untuk minggu ni bertemu dengan Luton, yang boleh kategorikan pada aku agak mudah sebenarnya untuk Luton, untuk Spurs menang. Okay, dari segi prediction aku lah. Dan game week selepas ni, selepas game week 9, game 10, 11 boleh katakan agak mudah. Okay, bertemu dengan Fulham, bertemu dengan Crystal Palace, dan Chelsea pada aku agak berwarna kuning tapi agak susah sedikit. Okay, tapi kalau ikut perform yang ada pada Spurs ni, aku boleh katakan
agak menarik sebenarnya untuk dipegang. Okey, selain daripada Son, aku boleh katakan Maddison lah salah satu player lain yang boleh diguna pakai untuk Spurs punya player. Okey, bercerita pasal game week ke-7, okey, mengenai kemenangan Spurs bertemu dengan Liverpool 2-1 tu, pada aku agak game yang kontroversi. Okey, dengan gol Diaz yang tak dikira. Okey, kemudian ada 2 red card, iaitu Jones dengan satu lagi Jota ya. Okey, tak salah aku Jones dengan Jones dengan Jota kot. Okey, game tu boleh katakan agak kontroversi. Okey, pada aku tak sepatutnya berlaku macam tu lah, lagi-lagi DPRF. Okey, so ya, ini aku cakap pada dulu, aku pernah cakap kadang-kadang human decision perlu ada dalam game. Okey, dan tak semestinya 100% referee kena guna pakai juga VAR. Okey, itu yang aku rasa patut di take note oleh mana-mana referee, lagi-lagi yang pasal bola ni lah. Okey, kalau ikut pada minit game, boleh katakan agak bagus sebenarnya untuk Son. 68 minit dalam game tu ada 1 gol. Okey, kemudian untuk statistik boleh katakan nice, ada 4 shoot, ada on target 3, expect goal kat situ 1.0, kipas 1, expect assist 0.11. Dan bercerita pasal 5 game pertemuan antara Spurs dengan Luton, aku boleh katakan tak ada apa-apa rekod yang aku dapat. Okey, yang aku dapat daripada sofa scores ni aku tak dapat, daripada live scores ni pun aku tak nampak benda ni. Jadi ini boleh katakan pertemuan yang pertama lah sebenarnya antara Spurs dengan Luton. Okey, pertemuan pertama. Bercerita pertemuan pertama. Rekod apa sebelum ni, okey, yang ada pada Spurs, aku boleh katakan better. Okey, lagi bagus untuk season ni, aku nampak lagi bagus sebenarnya berbanding dengan season lepas untuk awal musim ni lah. Okey, tengah minggu ni tak terlibat apa-apa. Dalam minggu ni, tengah minggu ni tak ada terlibat dengan apa-apa competition pun. Cuma permasalahan aku dekat sini untuk player Spurs, lagi-lagi Son dengan Maddison, untuk condition pada aku tak berapa nak menarik pasal 75%. Okay, so mungkin boleh jadi main, mungkin boleh jadi tak main. Okay, tapi kalau ikut pada apa yang aku nampak sekarang, macam aku cakap tadi, Spurs tak terlibat dengan apa competition, so agak ada masa lah untuk player-player untuk berehat. So player ketiga kat sini adalah Modric. Okay, Modric. Okay, aku harap aku sebut betul. Okay, sebab mak ni dari Rusia, so sebutan dia kena agak-agak Rusia sikit lah. Okay, price yang pada aku agak okay, 6.3, bermain dengan Chelsea. Bahagian midfield, minggu ni bertemu dengan Burnley. Okay, dan selepas tu game week ke-9 bertemu Arsenal, Brentford dan Spurs selepas tu. Okay, kalau ikut pada pertemuan game week ke-7, ini pertemuan antara Chelsea dengan Fulham, ada kemenangan 2-0. Sebenarnya kalau kau tanya aku expect game ni akan ada sedikit tentangan daripada Fulham lah, tapi ada clean sheet kat situ untuk Chelsea. Okay, agak ada sedikit lah kemenangan kat situ. Kalau tanya aku, ini kemenangan yang boleh katakan sebelum tu ada kekalahan dengan seri, 2 kekalahan dengan 1 seri. So barulah selepas tu ada kemenangan bertemu dengan Fulham. Okay, main 45 minit. Okay, ada 1 goal score kat situ. So far kalau kau tanya aku, untuk point untuk Modric lebih kurang 7 lah. Okay, dari segi statistik boleh katakan okay, shoot 2, on target 1, expect goal kat situ 0.39, kipas 0 dan expect assist pun 0.0. Okay, dari segi pertemuan antara Chelsea bertemu dengan Burnley, boleh katakan rekod yang agak bagus sebenarnya untuk Chelsea. 4 kemenangan, 1 draw kat sini. Dan aku boleh katakan disebabkan ini baru lagi, aku boleh katakan rekod personal, tak ada apa-apa assist, tak ada apa-apa gol. Okay, alright. Minggu ni tak ada apa-apa pertemuan lain sebelum bertemu dengan Burnley ni. Maksudnya tak adalah minggu ni, tengah minggu ni tak ada apa-apa game untuk Chelsea.
Cuma masalahnya kita pada game week tak salah aku game week keempat ke lima macam tu, kita banyak keempat ke tiga tak salah aku, kita banyak kena scam dengan player Chelsea. Dengan macam aku ada Jackson, Jackson pula tak perform. Dengan Chilwell pula aku ambil hanya 1 game 2 game je aku boleh pakai, selepas tu injured pula. Dengan awal-awal masa musim ni pula aku tak salah aku ada ambil James pula injured, so agak merugikan untuk player Chelsea. Cuma aku tak dapat nampak mana player-player yang agak bagus dekat Chelsea selain daripada Mudryk pada masa ni. Kemudian player yang keempat kat sini adalah Isaac. Mungkin selain daripada Isaac aku boleh kata Wilson lah, tapi aku kali ni aku ambil Isaac. Price yang agak 7.5, pemain untuk Newcastle. Minggu ni akan bertemu West Ham dan kemudian akan bertemu Crystal Palace, Wolves dan Arsenal. Dari segi bertemu dan beli game week ke-7, boleh katakan ada kemenangan 2-0. Main lebih kurang 90 minit, ada 1 gol, so kat situ ada 6 poin lah untuk Isaac. Dan dari segi statistik aku rasa nice sebenarnya untuk Isaac dalam game week ke-7 bertemu beli tu. Ada 6 shoot, ada 4 untuk on target, expect goal kat situ 1.99, agak tinggi sebenarnya. Kipas ada 2, 0.12 untuk expect assist, agak bagus sebenarnya. Last game bertemu dengan West Ham boleh katakan agak balance, ada 2 kemenangan, ada 2 seri, ada 1 kekalahan, dan Isaac boleh katakan ada 1 gol dari segi rekod personal bertemu dengan West Ham. Tak silap aku ada 1 kemenangan besar season lepas, tak silap aku, pemain dekat away tempat West Ham menang 1-5, dan aku rasa rekod yang agak baik sebenarnya lebih pada pihak kepada Wilson. Yang tak silap aku ada 4 gol. 4 gol. Dan aku boleh katakan selain Isaac tadi, macam aku cakap tadi lah, selain Isaac boleh katakan Wilson pun agak better sebenarnya untuk korang ambil. Dan aku boleh katakan aku rasa rugi sebenarnya, sebab pada game week sebelum ni, 2 game week sebelum ni aku tak ambil player Newcastle. Mungkin kalau kau tanya aku, boleh aku ambil TP ataupun Burn ke yang boleh guna pakai, sebab kedua-dua game yang sebelum ni boleh katakan poin agak bagus sebenarnya untuk defend. So agak rugi kat situ. Player kelima kat sini aku adalah Tavernier. Aku harap sebutan aku betul. Player Bournemouth, pemain bahagian midfield. Minggu ni akan bertemu Everton, kemudian Wolves, Burnley dan Man City. Sebab apa aku meletakkan Tavernier? Dari segi rekod yang aku rasa agak bagus dia bertemu dengan Everton. Bercerita pasal Bournemouth bertemu dengan Arsenal, ada kekalahan 4-0 sebenarnya. Dan kalau ikut minute play yang ada pada Tavernier ni, pada aku 58 saja, ada 1 point. Dari segi statistik tak berapa nak menarik, tapi boleh katakan satu, ada shoot on target tak berapa nampak sangat, kosong kat situ. Expect goal 0.03, ada 1 kipas, ada expect assist kat situ 0.09. Dari segi bertemu Everton, aku boleh katakan ada kemenangan 5 pertemuan sebelum ni, boleh katakan 4 kemenangan dan 1 kekalahan bertemu dengan Everton. Dan rekod tu aku boleh katakan rekod yang agak lama ke? Kejap aku confirmkan balik. Bournemouth. Latest record kat sini aku boleh katakan rekod tahun 2023 juga, agak baru sebenarnya. 28 bulan 5 2023, pada aku agak baru. Dan aku boleh katakan macam aku cakap tadi lah, dari segi rekod pertemuan boleh katakan agak bagus sebenarnya Bournemouth ni, 4 kemenangan 1 seri. Dan boleh katakan Tavernier ada 1 gol dan 1 assist, yang boleh katakan
menyebabkan aku meletakkan dia dalam aku punya prediction aku lah. Okay, so far untuk musim ni boleh katakan Bournemouth masih lagi mencari kemenangan. Okay, tak dah 8 game, dah 7 game lah, 7 game ni tak ada apa-apa kemenangan lagi. Dan kalau ikut pada yang ada sekarang ni, aku boleh katakan ada 3 seri game dan 4 kekalahan. Agak mencari rentak lagi sebenarnya Bournemouth ni. Okay, dari segi game minggu ni boleh katakan pertengahan minggu ni tak ada apa-apa game, tak ada apa-apa competition yang terlibat. Cuma aku teringat player Bournemouth dululah, Wilson dengan Fraser, yang boleh katakan 2-3 season lepas ke 3-4 season lepas, aku boleh katakan itu antara player yang sentiasa aku ambil. Okay, Fraser, Wilson sekarang main dekat Newcastle kan, kau nampak macam mana dia punya game. Okay, kemudian player terakhir aku kat sini adalah Mitchell. Okay, so far kalau kau tanya aku, last player kat sini adalah Estupinan, tapi disebabkan injured, so aku kena tukar, aku kena cari player lain untuk prediction aku. So aku meletakkan Mitchell, iaitu Crystal Palace punya player, bermain bahagian defend. Price yang pada aku agak murah juga, 4.5, bertemu dengan NFO minggu ni. Okay, kemudian untuk game-game lain selepas tu, game 9, 10, 11 akan bertemu dengan Newcastle, Spurs dengan Burnley. Okay, kita bercerita sedikit pasal game week ke-7, pertemuan antara Crystal Palace dengan Man U. Okay, ada kemenangan Crystal Palace 1-0. Sebelum tu Man U ada menang 3-1 dalam Carabao Cup. Okay, tak salah aku, EFL Cup. Okay, ada kemenangan 3-1. Selepas tu bertemu pula dalam EPL, kalah pula dengan Crystal Palace 1-0. Okay, minute play yang pada aku agak tinggi sebenarnya untuk Mitchell ni. Okay, 90. Okay, full time. Ada clean sheet kat situ saja dah 4. Okay, dari segi statistik, daripada shoot on target, expect goal, key pass dan expect assist, semua kosong. Okay, sebab kita boleh nampak Mitchell ni, kalau korang fokus pada bahagian defense, korang akan nampak lah benda ni. Tapi untuk bahagian attacking, terus terang aku cakap, memang takkan nampak apa-apa. Okay, hanya nampak dalam game tu pun aku nampak yang Crystal Palace betul-betul bertahan lah dalam game tu. Okay, daripada 5 game pertemuan dengan NFO, boleh katakan berpihak kepada NFO. Ada 3 seri, ada 2 kekalahan kat sini. Dan rekod Crystal Palace bertemu dengan Bournemouth NFO ni, boleh katakan rekod yang latest adalah tahun 2023 juga, 28 bulan 5. Dan aku boleh katakan kenapa aku pilih Mitchell, disebabkan advantage Crystal Palace bermain dekat home. Okay, dan game week ke-7 tu aku boleh katakan game semangat untuk Crystal Palace, walaupun kita tahu yang Crystal Palace dah ada sebelum tu kemenangan. Okay, iaitu kalau ikutkan 7 game yang dah ada ni, ada 3 kemenangan, ada 2 seri, ada 2 kekalahan. Dan tengah minggu ni tak terlibat dengan apa-apa competition. Minggu ni tak laku ada UCL dengan UEFA. Okay, pagi besok kita ada game Liverpool main, Liverpool main, Brighton main, West Ham main. Okay, itu untuk UEFA. So itu saja untuk game week ke-8 punya prediction player. 6 first tadi aku dah sebut Trossard, kedua Son, Mudryk, Isaac, Tavernier, Mitchell. So aku rasa ini player yang aku predict akan menjadi minggu ni. Okay, so aku harap dapat membantu korang untuk memilih player. Sebab kalau kau tanya aku, player aku sendiri pun kebanyakannya boleh kategorikan agak pada aku akan teruk juga, sebab aku ada 4 player yang sepatutnya aku tukar. Dan kalau ikut pada free transfer aku dah sekarang, aku ada 2. Masih lagi aku terfikir sama ada aku nak guna wildcard atau tak, dan sama ada aku nak guna hits
aku akan hits player ataupun tidak. Okay, so korang kena tunggu dalam live yang aku datang, live aku akan datang iaitu hari Sabtu ni insyaAllah, sebelum deadline sebelum pukul 6. Okay, insyaAllah. So guys, itu saja untuk hari ni. So aku harap dapat membantu korang untuk memilih player. Dan apa yang aku beli ni, aku banyak juga study dekat laman-laman web lain. Korang boleh follow juga laman-laman web lain, FPL Hub ke, ataupun kalau rajin masuk dalam YouTube, korang boleh tengok FPL Mat, FPL Raptor, Let's Talk FPL, korang boleh check kat situ. Okay, ataupun kalau yang ada group WhatsApp, follow group WhatsApp, baca. Okay, so guys, terima kasih pada korang dah tengok aku punya YouTube ni. Terima kasih juga pada korang dah sokong aku selama ni. So kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum, aku Amy, bye.